Pohon beringin tegaknya tinggi, kalau rendah menyapu bumi, menghibur aku, menolong aku. Bertiuplah, oh angin bayu, laju, laju, buaiku laju. Assalamualaikum. Mak Jah pada minggu ini sangat gembira. Kerana apa? Kerana dapat bersama lagi dengan anak-anak Mak Jah yang Mak Jah kasihi di luar sana. Apa khabar semuanya anak-anak? Alhamdulillah. Mak Jah berdoa kepada Allah supaya anak-anak Mak Jah di luar sana sentiasa sihat walafiat, dimudahkan segala urusan dan juga pekerjaan, dan juga semoga sentiasa di dalam redha Allah dan rahmat Allah. Amin. Mak Jah setiap minggu memang sangat teruja kerana Mak Jah sangat seronok berkongsi pengalaman Mak Jah kan sepanjang Mak Jah syuting. Jadi pada minggu ini seperti biasa anak-anak kan, pada minggu ini Mak Jah akan berkongsi pengalaman semasa Mak Jah syuting drama. Drama ni dia drama episod. Kalau anak-anak masih ingat, suatu ketika dulu di slot Astro dia ada episod yang dinamakan Slot Suatu Ketika. Slot Suatu Ketika ini dia mengandungi 8 episod, tetapi semuanya kisah-kisah benar yang berlaku di Malaysia, kisah-kisah yang sejarah. Kebanyakannya kisah-kisah sejarah. Kita ada kisah peperangan, kisah bola sepak, dan ada juga kisah bagaimana orang-orang Senoi Perak berlawan dengan penjahat ataupun penjenayah, dan semuanya berdasarkan kisah yang benar. Jadi apa yang Mak Jah nak kongsikan di sini adalah episod yang diberi judul Sibil Kartigasu. Sibil Kartigasu ni, Sibil tu adalah nama seorang wanita ya anak-anak. Kalau anak-anak baca sejarah, dia mengisahkan sinopsis dia mengisahkan seorang wanita berbangsa Eurasian yang bernama Sibil. Sibil ini dia seorang jururawat. Dia sangat popular pada zaman pemerintahan Jepun, zaman Perang Dunia Kedua ya anak-anak, di mana Sibil Kartigasu ini dia banyak berjasa kepada rakyat Malaysia, terutamanya kaum-kaum Cina. Kisah dia berlatar belakangkan di Perak, iaitu di Papan, di mana anak-anak sedia maklumlah kalau zaman perang Jepun, kita sentiasa dalam keadaan berjaga-jaga kerana zaman perang. Maka itulah Sibil Kartigasu ini sangat disenangi kerana dia banyak menolong orang-orang kampung, menyelamatkan nyawa mereka, memberi rawatan kepada mangsa-mangsa yang tercedera, sehingga kan kaum-kaum Cina dan juga kaum Melayu menjadikan Sibil Kartigasu ini sebagai ikon.
Tapi kisah yang sebenarnya sangat panjang dan juga sangat menyayat hati, kerana Sibil juga biasalah kalau dia menolong orang-orang yang dalam keadaan yang terinaya. Jadi Sibil juga dikejar oleh Jepun, ya, pihak Jepun. Jadi saya Mak Jah dalam cerita tu, Mak Jah memegang peranan sebagai pembantu kepada Sibil. Sibil ini wataknya dipegang oleh Eileen Daly, juga seorang Eurasian, dan lakonan Eileen sangat memberangsangkan, kerana kalau tak silap saya, Eileen Daly juga seorang Eurasian dan dia juga ada kena-mengena dengan Sibil Katigasu. Jadi Mak Jah sangat berbesar hati dapat berlakon dalam drama episod Sibil, dan itu adalah pengalaman yang Mak Jah tak dapat lupakan. Jadi ceritanya bermula begini, ya anak-anak. Sepanjang kami syuting di Perak, kami ditempatkan di sebuah homestay, di mana homestay untuk kru di lain tempat dan untuk lelaki juga di lain tempat, pelakon-pelakon lelaki dan pelakon wanita di lain tempat. Tapi tempat tu dia tidak jauh sangatlah, dan dia adalah sebuah homestay. Dan semasa di homestay tidak ada apa-apa yang berlaku, kerana kami ramai, di dalam tu ada 7-8 orang, dan kami tidur pun beramai-ramai. Jadi Mak Jah tak adalah rasa takut sangat. Dan seperti biasa, kami akan syuting pagi-pagi, dah pergi syuting sampai ke malam, dan watak Mak Jah agak berat juga, di mana saya pembantu kepada Sibil. Dalam cerita tu banyaklah kami menyelamatkan orang-orang masa di zaman perang yang cedera, dan lokasi untuk klinik Sibil ini adalah di Papan, dan dia adalah rumah kedai yang dah memang lama, mungkin umurnya dah beratus tahun, dan rumah papan yang dah buruk, tetapi dia sangat bersesuaian dengan cerita tu. Jadi di belakang rumah kedai tu, kalau anak-anak pernah lalu di Papan, rumah kedai tu, di belakang dia adalah sebuah istana bilah. Istana bilah tu pun agak popular jugalah, banyak orang syuting kat situ, ya. Jadi watak saya ni berlega di sekitar Perak, ada di kampung-kampung, dan juga kebanyakannya cerita saya di dalam klinik itu sendiri, iaitu di rumah kedai yang kami mock-up, kami jadikan dia klinik. Jadi semasa syuting, saya banyak scene saya dikejar oleh Jepun, ditangkap, dicederakan oleh Jepun, dan pernah satu kali tu saya ingin menyelamatkan diri daripada Jepun. Saya lari dan saya terjun ke dalam satu macam lubuk. Saya menyelamatkan diri, saya menyorok di situ, dan saya pun terjun. Lubuk tu dia agak kotor jugalah, dia macam berlumut, dia berlopak, tapi muat untuk badan saya lah. Jadi bila saya terjun di situ, Masya Allah anak-anak, bila saya bangun, pacat memang banyak pacat. Jadi saya memang sangat
mengerikan sebab saya kalau benda yang apa orang kata yang tak ada kakinya sangat menakutkan saya lah. Jadi scene tu memang habis, baju saya semua berlumpur. Saya bila Jepun tu dah berlalu, barulah saya bangun. Tapi selepas tu saya terpaksa mandi badan saya semua. Jadi pacat tu memang sangat menggelikan lah. Itu scene yang bagi saya agak menggerunkan jugalah kerana saya tak suka pacat. Tapi itu tidaklah menyeramkan. Dan ada lagi satu scene yang dia menyeramkan saya. Memang sangat menyeramkan saya. Kerana seingat saya, scene ni dia kejadiannya berlaku pada waktu malam, di mana dalam cerita tu Jepun nak datang ke klinik sibil dan kami semua terpaksa bersembunyi kerana orang Jepun ni dia dapat info yang sibil ada menyimpan radio. Kalau anak-anak tahu, di zaman Jepun dulu kalau ada orang yang simpan radio, dia akan tangkap dan dia akan seksa orang tu. Dan kami pun menyelamatkan diri. Dan dia ada macam rumah kedai ni dia 2 tingkat ya, anak-anak dia 1 tingkat dan ada naik tangga dia pergi tingkat ke atas. Jadi pintu kedai tu kami dah tutup. Kedai tu dia separuh, dia ada cermin, di atas dia ada cermin, bawah dia biasalah dia ada papan dan dia ada grill. Kemudian saya perasan masa tu scene tu sibil semua dah menyorok lah. Tinggal last sekali saya nak naik ke atas dan saya nak naik tangga. Saya terpaksa menyorok di tepi tangga. Dan waktu tu Jepun datang. Bila dia tengok macam tak ada orang, so dia pergi ke tempat lain lah. Jadi semasa saya nak naik tangga tu, saya tak tahu tiba-tiba mata saya terpandang ke cermin tingkap. Saya nampak seorang wanita yang badan dia kurus dan dia macam ni. Dia tegak macam ni dan dia sangat kurus. Rambut dia macam pendek lah, macam memang pendek lah, macam rambut yang orang tak ada berambut sangat. Tapi dia bukan botak, dia macam ni. Dia pandang saya, and then saya perasan mata dia ni dia macam mayat. Muka dia sangat kusam, pucat lesi macam mayat, putih, tapi mata dia hitam. Dia tengah tengok saya macam ni dekat cermin. Tapi dia macam badan tak nampak, cuma saya nampak kepala dia je tengah tengok saya macam ni. Dan itu jam memang saya sangat takut. Saya pandang, kemudian saya merangkak naik ke atas. Tapi saya pandang dan saya tak sedap hati. Lepas tu saya pandang ke atas, kemudian saya pusing balik. Dah tak ada dah. Masya Allah, anak-anak, saya rasa macam siapa tu? Kenapa dia di situ? Saya mulalah dalam kepala saya bermain-main kan. Apa bendanya? Apa yang tengok saya syuting? Apa yang ganggu saya? Tapi saya pun tak hendak fikirkan sangat masalah tu. Saya cuma berdoa, saya nak habiskan kerja saya supaya perjalanan kerja saya berjalan lancar. Okey, itu babak saya dah habis. Okey, tetapi yang menjadi lagi misterinya kerana dalam cerita ni anak saya Pierre Andre pun dia berlakon. Kalau tak silap dia berlakon, dia jadi polis. Dia jadi polis yang
dalam cerita tu dia adalah soal siasat Sibil ni bila Sibil ni dah ditangkap dan dia adalah soal siasat sikit. Jadi Pierre dalam cerita tu dia ada beberapa scene di situ. Okey, kemudian saya dah balik ke Kuala Lumpur masa tu. Okey, kemudian ada satu malam Pierre telefon saya. Dia kata, "Mami, I tak boleh tidur. Saya tak boleh tidur." Dia kata tempat yang dia duduk tu ada gangguan. Dia kata ada macam ada macam gangguan yang macam kuat lah. Jadi dia tak sedar hati. Dia kata tak tahulah bunyi ke atau dia dengar sesuatu. Dia kata dia baca ayat-ayat Al-Quran lah. Dia baca ayat kursi apa semua dan dia hembus buat macam tu. Dia kata bila dia buat macam tu je, tangan dia ni rasa terbakar. Dia kata memang dia tunjuk dekat saya tangan dia macam dia bukanlah terbakar yang macam api bakar tu, tetapi dia macam dia kata macam panas terbakar. Dia tak tahan, dia kata. Okey, lepas tu dia macam gatal-gatal lah. Lepas tu dia macam bisa. Okey, lepas tu dia kata satu rumah tu berbau benda hangus. Dia kata lepas tu dia kata saya tak bau benda hangus yang orang bakar sesuatu, tapi bukan bakar kertas, bau yang hangit. Memang bau bakar macam bangkai macam tu lah, satu benda yang terbakar. Lepas tu dia kata dia tak boleh tahan duduk situ. Dia pun masuk ke dalam kereta. Dia telefon saya, dia kata dia sekarang dekat ada dalam kereta. Dia kata okey. Saya kata tak apa, you relax dulu, sebab dia pun tak ada banyak scene. Dia cuma ada 2-3 scene macam tu. Kemudian dia boleh balik KL. Tetapi nak jadikan cerita, dia kata apabila dia masuk ke dalam kereta, dia tak tahu di area mana. Dia masuk dalam kereta, dia kata dia memang dah mengantuk sangat sebab dekat dalam tak boleh nak tidur dah. Tapi dia cuba nak tidur. Dia kata baru dia nak terlelap mata dia, dia kata dia terbangun. Dia kata dia macam mamai-mamai. Tak tahulah dia sama ada dia mimpi atau dia mamai. Tapi dia kata ada seingat saya 6 orang macam berpakaian pahlawan yang pergi dekat kereta dia. Lepas tu ketuk pintu kereta dia. Dia macam terkejut. Dia kata kenapa ni? Yang seorang tu dia cakap, Pierre, kau kena ambil keris ni. Dia kata apa ni? Dia macam mamai. Dia tak dia kata nak antara tidur dengan tak tidur macam tu. Dia kata apa ni, nak bagi keris kenapa? Lebih kurang macam tu. Lepas tu orang tu cakap dekat dia, dia kata engkau kena ambil keris ni kerana tuan keris ni dah meninggal dunia dan engkau sekarang kena jadi pengganti dia. Memang kami tengah tunggu kedatangan kau. Lebih kurang macam itulah. Dia tak nak. Lepas tu dia macam terbangun. Betul-betul dia terbangun. Lepas tu masa tu dia bagi tahu saya, dia call lagi sekali, dia bagi tahu saya apa yang berlaku. Saya kata okey, tak apa, cepat-cepat habiskan scene tu, bacalah ayat-ayat kursi ke apa, semua apa yang patut. Lepas tu I cakap jangan fikir lagi, balik terus KL. Masa tu dia kata memang dia sangat takut masa nak habiskan syuting cerita Sibil tu. Kejadian tu saya rasa berlaku di Papan. Jadi dia kata dekat saya dia sangat takut. Memang takut betul. Kalau tidak dia takkan call saya malam-malam. Saya pun tak boleh tidur. Saya berdoa je supaya anak saya selamat, tak ada apa-apa gangguan. Memang dia kata memang yelah, benda tu dah berlaku, kita pun tak boleh buat apa-apa. Kalau tahu mungkin dia pun tak akan ambil lah cerita tu. Dia kata dia cakap dengan saya lah, kalau dia tahu macam ni, dia kata mungkin dia takut nak syuting dekat area Papan sebab area tu mungkin sangat menyeramkan.
ataupun dia aura dia sangat kuat lah cerita tu. Kami pun tak tahu apa yang berlaku, tapi Pie kata dia memang kalau boleh lah, dia kata dia takkan ambil syuting lagi dekat area-area situ sebab area tu sangat menakutkan, sebab dia masih terngiang-ngiang di ingatan dia, sebab bila pahlawan tu cakap, orang yang berpakaian pahlawan yang macam zaman dulu tu cakap, engkau kena gantikan sebab seorang ni dah meninggal, nak bagi dia keris. Nasib baik dia kata I tak ambil keris tu, dan I pun tak tahu apa makna mimpi tu. Dia cakap, I cakap lupakan saja, jangan kita ingat-ingat benda tu, mungkin itu mainan syaitan. Saya semua cakap macam tu lah dekat anak saya bagi perasaan yang positif kepada dia. Dan dia pun alhamdulillah, dia pun tak ada apa-apa lah yang berlaku lepas tu, dan Mak Jah pun selamat semualah menjalani penggambaran drama Sibil. Jadi itulah dia sedikit sebanyak apa yang Mak Jah dapat kongsikan dengan anak-anak, dan Mak Jah juga mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kerana sokongan anak-anak Mak Jah di luar sana, sangat memberangsangkan apa pun komen-komen anak-anak semuanya Mak Jah baca, dan terima kasih banyak-banyak kerana sudi mendengar cerita Mak Jah. InsyaAllah ya anak-anak, Mak Jah akan berkongsi lagi cerita dengan anak-anak. Semoga anak-anak semuanya sihat sejahtera. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di minggu hadapan. Tapi satu ni Mak Jah nak pesan, jangan leka hidup di dunia ini ya anak-anak, kerana ada yang memerhatikan kita di luar sana.